Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Perkara-perkara tertunggak berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang boleh diselesaikan segera akan diusahakan untuk diselesaikan dalam tempoh sebulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perkara berkenaan adalah seperti yang diarah dan diamanahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada beliau. Menurutnya, tumpuan ketika ini adalah berbincang di peringkat Kerajaan Sarawak dan Sabah mengenai tuntutan-tuntutan kedua-dua negeri di peringkat persekutuan. Saya kata dalam konteks saya sendiri sebagai timbalan Perdana Menteri telah diamanahkan, malahan diarahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menyelesaikan segala tuntutan berhubungan dengan MA63 dalam tempoh sebulan. Sudah pasti itu menjadi tumpuan utama saya yang akan dibincangkan di peringkat kajian negeri, dan saya juga telah meminta Datuk Amizan, Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak, untuk berjumpa dengan Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk melihat keutamaan di peringkat negeri Sabah dan juga Sarawak yang low hanging fruit yang boleh dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan ini. Mana yang dapat diselesaikan tempoh sebulan, kita cuba selesaikan. Yang selebihnya insya-Allah kita akan melihat, mungkin yang terpaksa dibawa ke Parlimen untuk mendapat keputusan di Dewan Rakyat, maka kita kena bawalah ke Dewan Rakyat. Beliau berkata demikian dalam sidang media di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada Khamis. Dalam perkara itu, Ahli Parlimen Putrajaya itu menambah, pertemuan dengan kepimpinan tertinggi Kerajaan Sarawak bakal dilakukan bagi membincangkan perkara berkaitan Halat 7 yang perlu diberi tumpuan untuk Sarawak. Jelasnya, beliau bersama dengan 4 lagi menteri akan mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg untuk tujuan berkenaan. Kunjungan hormat itu dijangka melibatkan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dan Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agudagang. Hari ini kita balik ke Kuching sebenarnya untuk membuat courtesy call pada Yang Berhormat Premier Sarawak bersama dengan kepimpinan negeri Sarawak, supaya untuk dapat, dan courtesy call tersebut tujuannya tidak lain dan tidak bukan sama sekali untuk mendapat direction daripada kepimpinan tertinggi di negeri Sarawak. Fokus area yang perlu kami sebagai 5 orang menteri dapat panduan dari segi apakah keutamaan yang perlu kami tumpukan untuk Sarawak. Itu pertama sekali. Yang kedua, untuk kita beri taklimat berhubung kait dengan status kerajaan perpaduan yang telah ditubuhkan. Datuk Seri Fadilah menambah, perbincangan berkenaan juga membincangkan peranan pihaknya daripada Gabungan Parti Sarawak GPS di peringkat persekutuan dalam kerajaan perpaduan sekaligus usaha perjuangan untuk Sarawak dan Malaysia. Laporan seterusnya, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat pulang ke Pahang pada Khamis setelah mengakhiri lawatan rasmi selama 4 hari di Kuching. Keberangkatan tiba baginda di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pada jam 8.23 pagi disambut oleh isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Turut menyambut ketibaan baginda, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datu Dr. Sabariah Putit, isteri Timbalan Premier Sarawak Datin Eun Ong Siok Yen, isteri Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datin Zuraini Abdul Jabbar dan isteri Kepada Setiausaha Kerajaan Sarawak Datin Sri Baduyah Bujang. Sejurus tiba di Kuching pada Ahad, Raja Permaisuri Agong telah mengadakan lawatan ke Kompleks Penjara Puncak Borneo, Jalan Puncak Borneo dan disusuli menghadiri Food Over Fire Festival and Theatre di Fort Margherita pada 11 malam. Pada hari kedua, baginda berkenan mencemarduli ke rumah warisan Tan Sri Datuk Amar Abang Haji Ahmad Urai di Jalan Muda Hashim, disusuli menghadiri Majlis Lembaran Emas Seri 2 Borneo Textile Symposium di Hotel Pullman pada hari ketiga dan merasmikan Jumaani Pavilion di Jalan Gresik Kuching pada Rabu. Paparan selanjutnya,
Portfolio seni dan budaya masih dikekalkan di bawah tanggungjawab Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEK. Menurut Menterinya Datuk Seri Tiong King Sing, keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Perpaduan yang diadakan pada Rabu. Jelasnya, beliau mengambil maklum mengenai pandangan orang ramai khususnya pemain industri berhubung portfolionya setelah Kabinet Kerajaan diumumkan oleh Perdana Menteri pada 3 Disember lepas. Ujarnya, beliau akan sentiasa mementingkan segala perkara di bawah bidang kuasa MOTEK bukan sahaja tertumpu kepada pelancongan tetapi juga berkaitan kesenian dan kebudayaan yang menjadi khazanah penting negara. Beliau menjelas demikian dalam satu kenyataan media pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Seri Tiong menegaskan beliau akan terus mengamalkan dasar pintu terbuka dan bersedia mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak termasuk golongan pakar bagi memastikan industri pelancongan, seni dan budaya dapat berkembang sekaligus memberi limpahan manfaat kepada masyarakat dan juga negara. Selain itu, beliau juga memberi jaminan bahawa bidang kesenian dan kebudayaan akan dimartabatkan serta dibela sebaiknya, manakala peranan para budayawan dan seniman dalam menyumbang kepada pembinaan negara tidak akan dipinggirkan. Mengulas lanjut, beliau bersama pengurusan tertinggi serta warga MOTEK akan sentiasa memastikan pelancongan, seni dan budaya negara dapat dipromosi dan dipopularkan di luar negara melalui pelbagai medium selari dengan perkembangan teknologi semasa, seterusnya menarik minat pelancong asing ke Malaysia. Keperkembangan di Miri. Bahagian Miri akan menjadi tuan rumah penganjuran Jambori 4x4 Antarabangsa Sarawak edisi ke-5 2022 yang akan diadakan pada 12 hingga 16 Disember ini. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu, objektif penganjuran Jambori ini adalah untuk mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan menarik. Jelasnya, Sarawak bukan sahaja mempunyai tempat-tempat menarik tetapi juga makanan tempatan, budaya serta adat masyarakat setempat yang boleh diketengahkan kepada pelancong luar negara. This is number one is promoting Sarawak to the world. That is very important because when you have international participants, they will be recording as well. They will share as well when they go back. This is one way that they, I mentioned a few countries already, videos taken during that time and during our flag off, during the extra time when they spend in there. I'm sure they'll be taking a lot of videos and photographs, especially. And then during night time when they are with the local people, they stay there. I'm sure they'll be there to experience and see the cultures we have, the ethnic groups, and the local food. And this is definitely a way to promote Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media Jambori 4x4 Antarabangsa Sarawak edisi ke-5 2022 di Pejabat Residen Bahagian Miri pada Rabu. Selain peserta tempatan, Jambori itu akan turut disertai peserta dari luar negara seperti Brunei, Indonesia, Singapura, Jerman, Kanada dan Hungary yang melibatkan 350 peserta dan 136 buah kenderaan pacuan 4 roda. Peserta akan melalui perjalanan sejauh 500 km meliputi daerah Miri antaranya Beluru, Marudi, Baram dan daerah Telang Usan. Manakala di Bintangor, dengan pihak pengurusan sekolah harus prihatin terhadap keperluan murid yang berkeperluan khas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Din Kuang Hing berkata, murid-murid di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI perlu diberikan peluang untuk menimba ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, beliau menyambut baik pengujudan Taman Doraemon dan Galeri Work Program Pendidikan Inklusif PPI di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Bintangor sebagai platform untuk murid PPKI mendapat pendidikan selain di dalam bilik darjah. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Taman Doraemon dan Galeri Work Program Pendidikan Inklusif anjuran PPKI SMK Bandar Bintangor pada Selasa. Menurutnya, penggunaan taman sebegini sebagai sumber menimba ilmu, terutamanya bagi subjek pendidikan sains dan alam sekitar, asas
perkebunan serta pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan boleh membantu untuk memperkasakan murid PPKI. Pada majlis itu, beliau berkesempatan menyerahkan sumbangan geran projek kecil luar bandar MRP untuk tahun 2023 bernilai RM5,000 masing-masing kepada PPKI SMK Bandar Bintangor dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Bandar Bintangor untuk menjalankan aktiviti tahunan. Sedikit laporan sukan. Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Muara Tuang telah menubuhkan pasukan bola sepak yang dikenali Samarahan FC atau lebih dikenali Samarahan Eagles. Menurut penaung dan penasihat Samarahan Eagles, Datuk Idris Buang, penubuhan pasukan tersebut adalah sebagai salah satu wadah bagi pembangunan bola sepak khasnya golongan belia di Kota Samarahan. Jelasnya, beliau mahu mengangkat semula pelapis pemain bola sepak di negeri ini dalam usaha mengetengahkan bakat-bakat anak jati dari Samarahan untuk digilap dan bersaing di pentas yang lebih tinggi. Ditemui semasa pelancaran pasukan itu di Pusat Khidmat Dun Muara Tuang, Kota Samarahan pada Rabu, beliau berharap skuad Samarahan Eagles akan melaka nama dan terus menyelah agar dapat mengangkat semangat juang dalam sukan dan juga kegiatan belia serta anak-anak muda Samarahan di peringkat yang lebih tinggi. Mengulas lanjut, Datuk Idris yang juga Adun Muara Tuang menambah, pihaknya akan menjalinkan kerjasama dengan beberapa pihak berkepentingan seperti Perbadanan Sukan Sarawak SSC dan Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS bagi memastikan objektif dan perancangan pasukan ini dapat direalisasikan. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.